Humul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Usulut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan iman dan yakin inilah moga-moga kita diselamatkan Allah daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk berada di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ustazah bahagian pengurusi muslimat, kuliah muslimat, dan juga ahli dan kuasanya yang menjayakan program, yang amat-amat disanjungi para asatizah, guru-guru agama, ustazah. Lagi dimuliakan juga ibu saya ada di belakang tu. So tengok. Dan kepada semualah hadir ibu-ibu muslimat yang hadir, insya-Allah. Baik, kita sambung mukhalafatuhu ya. Ke tu dah. Oh, qiyamuhu. Mukhalafah tu dah. Dah habis. Okay. Sebelum kita masuk qiyamuhu binafsihi ni, saya buka soalan dulu. Yang sebelum-sebelum ni faham semua tak? Kalau ada tang mana tak faham, keliru kat mana-mana, kita selesaikan masalah. Ada? Tak ada? Semua okey tak faham apa, tanya je. Ke tak faham nak tanya apa? Ya tu saya tak boleh tolong kalau tak faham nak tanya apa. Tapi kalau ada apa-apa masalah boleh kongsi soalan, insya-Allah. Kadang-kadang soalan tu manfaatnya untuk orang lain juga, kan? Insya-Allah. Tapi kalau ada nanti boleh tanya. Baik, kita nak sambung pada pagi ini, iaitu sifat yang kelima. Nama dia qiyamuhu binafsihi. Saya baca sikit daripada kitab kita mengaji ni dulu. Ya. Oh, tak habis lagi. Mukhalafah ni tak habis lagi. Okey. Saya rasa pun macam tu juga. Tak habis tu kat mana? Yang kita last apa dia? Kita ana ada apa? Kita bab apa? Kita cerita apa? Jisim jirim Okey. Betul. Baru jisim jirim jauharu fardin, kan? Okey, kita nak sambung ni dia punya sifat. Okey, ingat balik.
Mukhalafatuhu lil hawadis atau mukhalafatu ta'ala lil hawadis artinya Allah tak sama dengan makhluk. Okey, macam mana kita nak tahu tak sama tu? Kita nak tahu Allah susah. Bukan susah, memang tak boleh pun. Sebab kita tak jumpa Allah. Tak tahu, kita nak cerita pasal Allah pun kita tak tahu sebenarnya. Tapi bila disebut bahawa Allah tak sama dengan makhluk, yang kita kenal siapa? Makhluk. Jadi kita mengenal makhluk tu supaya dapat mengenal Allah. Faham? Maksudnya macam whiteboard ni putih. Dengan kenal whiteboard ni putih lah baru kita kenal apa tu warna hitam. Jadi kita ambil lawan dia. Macam tu. Jadi bila kita tahu makhluk ni, Allah tak macam ni, macam ni. Macam pelajaran yang lepas kita belajar bahawa makhluk ini adalah jirim. Apa makna jirim? Ingat alik. Tahun lepas tu kita mengaji. Sebab ni tahun baru. Jirim apa makna dia? Mengambil ruang. Bermakna Allah tidak mengambil ruang. Tu kita lawankan dia balik je. Itu je cara dia. Okey. Lepas tu kita belajar lagi juga makhluk itu bersifat jisim. Jisim apa pula? Apa makna jisim? Boleh dibahagi-bahagi. Boleh dipecah-pecah. Jadi Allah tidak jisim. Allah tak boleh dipecah-pecah. Allah tak boleh dibahagi-bahagi. Dan jisim-jisim ni juga mudah ringkasnya kita nak faham. Jisim ni satu benda yang beranggota. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada bentuk. Senang cerita. Jadi Allah tidak begitu. Kita tak kata Allah tu ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada bentuk dan sebagainya. Habis tu Allah macam mana? Wallahu a'lam. Jawab sampai situ je. Jangan lebih. Sebab apa? Sebab apa kita kata Allah tak ada, bukan macam Allah tak ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kenapa kita menidakkan? Sebab semua sifat itu sifatnya makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Macam tu. Itu sebabnya. Bukan pasal kita pernah tengok Allah, tak pernah tengok. Tapi sebab atas hujah Allah tak serupa dengan makhluk. Jadi apa saja benda yang rupa makhluk, tidak Allah. Macam tu. Boleh? Okay? Jadi jisim tu pun pecah pada dua. Kita mengaji itu. Ada jisim kasif, ada jisim belum. Oh, belum. Oh, patut buat diam je. Kenapa tak bagi tahu? Okey. Tapi jirim dah. Jisim belum. Okey. Jirim tu pecah dua. Jirim tadi. Jirim yang kita mengaji tu, jirim apa maksud? Mengambil ruang, mengambil lapang. Benda yang mengambil ruang, mengambil lapang ni lah ciri-ciri makhluk. Dan jenis makhluk jirim ni dia ada dua. Satu namanya jisim, satu lagi namanya jauharu fardin. Jauharu fardin. Bukan nak eja Rumi ke, nak eja Arab. Kalau eja Arab, jim, waw, hara, farah, dal. Jauharu fardin. Apa bezanya? Jisim tak boleh dibahagi-bahagikan. Tak boleh dipecah-pecahkan. Itu silap, maaf, betulkan silap. Jisim sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan, boleh dipecah-pecahkan. Itu jisim. Jauharu fardin yang tak boleh dipecah-pecahkan. Itu jauharu fardin. Jauharu fardin sesuatu yang tak boleh dibahagi-bahagi. Bukan sebab tak boleh, tapi sebab dia terlalu kecil. Terlalu kecil. Ilmu kita takat tu saja. Tapi mungkin kalau dikaji lebih dalam, mungkin boleh pecah lagi. Tapi mengikut kajian manusia, benda paling kecil sekali atom. Jadi ulama menamakan atom tu sebagai jauharu fardin. Sebab apa? Sebab dia tak boleh pecah dah. Atom tu paling kecil dah. Tapi manalah tahu akan datang orang buat kajian, atom tu boleh pecah lagi. Mana ada lagi kecil dalam atom tu. Allah alam lah.
Ini yang tahu sebenarnya Allah, kita tak tahu. Jadi ikut kajian kita sahaja manusia, bahawa benda yang terlalu kecil seperti atom, proton, neutron, lagi apa? Tron-tron tu semualah. Yang kecil-kecil tu, kita kata dia tak boleh dah pecah dah sebab dia terlampau kecil. Tak boleh pecah dah tu kita istilah ulama panggil nama dia Jauharul Fardin. Tu nama dia. Adapun jisim, benda yang besar-besar yang boleh dipecah-pecahkan macam diri kita ni. Diri kita boleh tak potong 2? Boleh. Potong 4 boleh. Boleh dipotong-potong tu, itu panggil jisim. Tak boleh potong, Jauharul Fardin. Mudah ya? Boleh? Faham agak ni? Jadi, di samping kita mengaji ni, satu benda yang saya nak menampakkan kepada kita semua. Jauharul Fardin tadi saya sebut apa? Benda yang tak boleh dibahagi-bahagikan. Contohnya, atom. Lagi? Proton. Bukan proton saga. Proton ni. Sains ni. Neutron. Soalan saya. Adakah ulama jahil sains? Nampak? Kat sini membuktikan. Ulama pun tahu proton, neutron. Nah, ulama tahu Jauharul Fardin. Mana ulama lebih kaji dah benda ni sebelum para saintis kaji. Jadi kenapa kita nampak ilmu sains lebih besar daripada ilmu agama? Hari tu kami buat daurah di pondok, mengaji pasal haid, nifas, istihadah, kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Di belakang bab tu sampai kat bab kalau seseorang perempuan tu dia tak tahu darah, sebab dia keluar darah setiap hari, sampai dia tak tahu nak beza mana haid, mana istihadah. Jadi mana nak semayang, mana tak semayang. Ulama buat kajian, kebarangkalian mana darah haid, mana bukan darah haid. Dia buat susun jadualnya tu, ulama susun. Ya. Kebarangkalian ni kita belajar dalam subjek apa? Matematik. Bahasa Inggeris panggil possibility. Kalau bahasa Melayu kita panggil tajuk dia bab kebarangkalian. Ulama kaji dah bab matematik sebelum para matematik kaji ni. Jadi ini menunjukkan ulama sentiasa di hadapan. Siapa yang kata ulama tak erti, ulama ni, ulama ni. Ni zaman, hari ni kita berada di zaman orang menghina ulama. Buka Facebook, orang kutuk ulama, kritik ulama. Kan? Cakap macam-macam kat ulama. Hari ni bila kita mengaji ni nampak? Ulama kaji siap dah pasal proton, neutron. Ulama siap namakan dah Jauharul Fardin. Cuma dalam buku sains tak sebut Jauharul Fardin tu. Tapi ulama sebut dah. Ulama kaji dah. Kan? Tu siapa kata ulama ni tok lebay, tak gerti apa, tak jadi khalifah tahlil boleh lah. Memang nak tahlil hang ni. Geram sangat kan? Kan? Betul, kita sebagai orang Islam, orang beriman, kita kena pertahankan ulama. Kan? Zaman hari ni. Dia sebenarnya benda ni Nabi bagi tahu lama dah. Ada satu hadis Nabi sebut akan tiba satu zaman orang menghina ulama-ulama. Ahli ilmu, ahli fiqh. Orang akan hina, orang akan kritik. Dan Nabi kata, apabila ia berlaku, Allah akan turun 3 azab. Azab yang pertama, Allah akan tarik keberkatan apa yang kita usahakan. Kita meniaga, tak ada berkat. Kita bekerja, tak ada berkat. Kita silat-silat, minta maaf cakap lah, kita mengaji pun tak ada berkat. Tu jadi masalah kita. Mengaji tak faham-faham. Contoh. Kan? Takut jadi macam tu. Berkat dah semakin hilang. Tak ada berkat. Allah tarik keberkatan. Itu yang pertama, azab. Azab yang kedua, Allah akan jadikan pemerintah negara orang yang zalim. Yang ni pun kita nampak. Ni dengan kata bil elektrik nak naik pula. Kan? Pas satu. Kos kehidupan kita makin lama makin tinggi. Barang semua mahal sekarang ni. Ni yang kedua. Kan? Haram sebenarnya ambil cukai daripada orang Islam.
Islam mengharuskan pemerintah mengambil cukai pada rakyat sekiranya pemerintah tu sendiri berkaki ayam. Ini disebut dalam kitab. Kalau pemimpin sampai miskin juga, sampai tak ada duit nak bangunkan negara, barulah pemimpin boleh mengambil cukai atas rakyat. Sebab pemimpin pun tak pakai selipar. Jalan, pergi pejabat. Hari ni pakai, bukan zakat, bukan selipar. Siap dengan kereta mewah. Siap ada jet, private jet lagi apa semua. Betul kutip cukai. Haram. Haram hukumnya. Ini berlaku. Kemudian yang ketiga, Allah turunkan azab. Orang-orang ini akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini paling takut sekali kata tu. Dan zaman tu, zaman kita. Yang Nabi sebut zaman orang akan hina ulama tu, zaman kita. Jadi kita minta selalu dengan Allah, ya Allah, janganlah Engkau matikan aku keluar daripada dunia ni tanpa iman. Minta tu. Takut kita termasuk dalam orang yang terkena dengan azab ni. Sebab kita duduk zaman ni. Takut sangat. Lepas tu hati-hatilah, jagalah mulut kita, jangan cakap. Jangan nak tulis benda bukan pasal tuk-tuk guru alim ulama. Kalau kita tak tahu, lebih baik diam. Kan? Macam hari tu Syekh Nuruddin tegur pasal nikah tak sah tu. Berapa ramai netizen orang awam main cakap aja. Kutuk ulama. Siap dia halau balik. Dia kata pergi balik Indonesia lah. Kan? Ya ilaha illallah. Han cakap dengan siapa tu? Kan? Kalau tak kenal sekalipun dia, tapi paling tidak hormatlah orang yang lebih tua daripada kita. Jangan main cakap kok suka. Kan? Tolong ibu-ibu sekalian, ibu-ibu insya-Allah okey dah ni. Ni kaki kuliah belaka semua ni. Baik-baik, solehah belaka insya-Allah. Tapi kita risau anak-anak kita. Tolong pesan memesan. Anak-anak kita. Takut kita bagus, anak kita bahagian hina ulama. Ya Allah, berat. Baik, balik kepada kitab kita ni. Jisim dan jaharu fardin. Jadi kat mana beza dia? Jisim boleh dipecah-pecah sebab jisim ni satu benda yang besar. Adapun jaharu fardin, benda yang terlampau halus, terlampau kecil sampai tak boleh nak bahagi. Tak boleh nak bahagi tu sebab dia kecil sangat. Tu beza dia. Dan dua-dua ni makhluk. Allah tak begitu. Bermakna Allah bukan jisim, Allah juga bukan jauharu fardin. Okey, clear. Terus, jisim tu pula pecah pada dua. Jisim tadi. Pecah lagi kata dia. Jisim tu pecah pada dua. Satu namanya kafif, satu namanya latif. Okey. Kafif dulu. Kafif artinya kasar. Jisim yang kasar. Jisim kasar ni maksudnya boleh dilihat dengan mata kepala. Dengan mata kita ni. Kita nampak? Nampak tak kipas? Kipas ni nampak tak? Kalau tak nampak, tak lama tu. Nampak okey lagi dah. Tu panggil jisim kafif. Tu maksudnya. Sesuatu yang boleh lihat dengan mata kepala. Kita nampak kipas, nampak lampu. Benda ni semua ni. Ini semua makhluk. Ini semua dipanggil makhluk yang jenis jisim kafif. Okey. Dia adalah kasar. Benda yang boleh lihat dengan mata kepala. Ada satu lagi makhluk namanya jisim latif. Dia ada tapi kita tak nampak sebab dia halus. Dia ada tapi kita tak nampak. Contoh roh, jin, iblis, malaikat. Ni zaman orang tak mengaji agama, kemudian dia pegang macam ni. Selagi aku tak nampak, selagi tu aku tak percaya. Ni bahaya ni. Ramai ni jenis-jenis faham jenis ni. Dia kata ada ke malaikat? Aku tak nampak pun. Aku kalau tak nampak, aku tak percaya. Cakap macam tu, okey. Kalau kita menolak kepercayaan adanya malaikat, apa jadi? Kafir. Sebab rukun iman ada sebut. Beriman pada Allah, beriman kepada malaikat. Maksud beriman pada malaikat tu, percaya malaikat tu ada. Tiba-tiba dia kata, aku tak percaya malaikat ada. So aku tak nampak pun. Cakapnya tu menyebabkan dia murtad, kafir. Mati jangan tanam di kuburan orang Islam. Jangan solatkan jenazah dia. Mayat dia tu. Berat ni.
Jadi saya cakap, tolong pesan-memesanlah kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Takut ni, zaman ni, takut dia sibuk kerja apa semua, duduk kat KL tu, pengaruh-pengaruh kawan-kawan, cakap benda bukan-bukan, pemikiran sekular, pemikiran liberal hari ni, berleluasa. Dahsyat. Semua agama sama lah, semua agama baik lah. Dahsyat, bahaya. Zaman kita ni zaman fitnah. Zaman sangat-sangat dahsyat. Nenek moyang kita tak macam ni zaman dia. Betul tak? Teruk-teruk zaman dulu pun, walaupun ada gak kelab malam zaman dulu. Tengok cerita Piramli tu kan. Tara kucat. Dia menari tu kan. Kan cerita Piramli buat kan. Ada gak joget tu adalah kelab malam tu. Tapi tak sampai tahap orang menghina agama. Macam zaman hari ni. Dahsyat dia. Kan? Itu lebih dahsyat. Ini bukan setakat maksiat. Tapi ni dah masuk soal akidah. Kalau sekadar maksiat tapi akidah tak tercela, okey lagi. Bukanlah okey tu kita bagi green light. Tak. Maknanya memang dosa juga. Tapi akidah beriman lagi. Ini bukan setakat dosa maksiat. Iman pun tak ada. Habis. Mati kafir. Jangan main-main. Berat ni. Lepas tu jisim latif ni, dia ada tapi kita tak nampak. Dan wajib kita percaya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah sebut. Iaitu yang dikatakan orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman, yakni percaya kepada perkara-perkara yang ghaib. Apa ghaib? Apa makna ghaib? Ghaib maknanya dua. Catat ni. Dua makna ghaib. Yang pertama, tidak dilihat dengan mata kepala. Itu makna ghaib. Benda yang tak hadir di mata. Kita tak nampak. Dengan mata kepala kita tak nampak. Itu makna pertama. Makna kedua ghaib, tidak hadir di akal. Akal kita nak fikir pun tak boleh nak fikir. Boleh tak fikir malaikat tu macam mana? Dikatakan malaikat ni dicipta daripada cahaya. Cahaya macam mana? Macam lampu. Tak agak. Kan? Macam mana? Lepas tu kata malaikat ada sayap. Macam mana nak bayang malaikat ada sayap? Malaikat ni rupa macam ni? Macam manusia ke? Ada kepala ke? Mata dia macam mana? Akal kita tak mampu fikir. Kita boleh bayang je lah orang putih cahaya tak? Dia buat tak? Dia tulis situ. Angel kan? Dia tulis kan? Dalam cerita-cerita dia buat ada sayap. Dia ambil mana tu? Itu yang dia ambil daripada kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Quran. Itu menunjukkan semuanya sama. Menceritakan benda yang sama. Benda yang memang ada sungguh. Kan? Ada sayap. Macam mana kita? Dia lukis je. Orang putih tu lukis je. Tapi hakikat betul ke malaikat macam tu? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Betul kalau pergi kat gereja-gereja, selalunya di sebelah Sepanyol. Kalau gereja dia ada gambar-gambar. Gambar buruk pun ada. Gambar ni. Maknanya dia percaya benda tu. Cuma dia tak beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya. Gitu. Sebab mereka telah mengubah-ubahnya. Baik. Itu jisim latif, iaitu benda yang ghaib. Makna ghaib tak hadir di mata dan tak hadir di akal. Tetapi wajib kita percaya. Sebab apa wajib kita percaya? Sebab Quran sebut, hadis sebut. Sebab tu di awal Allah letak surah Al-Baqarah, Allah letak di depan. Zalikal kitab, Allah kata. Kitab Al-Quran ini la raiba fihi. Tidak ada sebarang keraguan padanya. Isyarat pertama Allah nak kata, apa saja Quran cerita, mu wajib percaya sebab tak ada keraguan padanya. Jadi walaupun nampak macam pelik, tak akal susah nak faham, dengan macam mana burak ni dia punya langkah sejauh mata memandang. Mana kita jauh mana, itu selangkah dia. Selangkah laju. Macam mana logik? Logik tak logik kita tak mampu nak fikir. Tapi dah Allah kata begitu, begitulah. Nabi kata begitu, begitulah. Nanti hari akhirat kita akan nampak bukti semua ni. Macam mana? Malaikat ketiga terbesar, Malaikat Jibril. Suatu Nabi keluar daripada gua, masa tu malaikat menyerupai manusia, duduk dengan Nabi dalam gua. Lepas tu malaikat pun keluar. Lepas tu Nabi pun keluar daripada gua. Nabi keluar daripada gua, Nabi tengok ke langit. Malaikat Jibril memenuhi langit. Daripada ufuk timur sampai barat, Jibril saja.
Bukan maksud Jibril tu banyak, Jibril pula seorang tu je. Tapi dia seorang tu tutup habis langit bumi. Nabi pun puji, Nabi kagum. Allah, hebatnya engkau wahai Jibril. Besarnya, besar makna besar malaikat. Dia buka sayap. Kan? Dia kata, buka. Dia ada 600 sayap. Malaikat Jibril ada 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Bayang. Kemudian dia kata, janganlah puji macam tu wahai Muhammad. Ya Rasulullah, ada lagi besar dan lagi hebat daripada aku. Dia malaikat Jibril. Siapa dia? Nabi tanya. Malaikat Jibril kata, malaikat Israfil. Malaikat Israfil, sayap dia 2 kali ganda daripada aku. Malaikat Jibril berapa sayap tadi? 600 sayap. Malaikat Israfil 1200 sayap. 600 kanan, 600 kiri. Kata malaikat Jibril, kalau aku buka semua sayap aku, 300 kanan, 300 kiri, aku buka semua sekali, baru bersamaan dengan satu je sayap malaikat Israfil. Jadi makna malaikat Israfil lagi besar. Kita nak bayang, tak mampu bayang. Kan? Besar. Lepas tu kata Tuan Guru Harundin dulu, kalau malaikat Israfil, sebelum tu nak tanya, malaikat Israfil tugas dia apa? Tiup sangkakala. Okay. Jadi kalau malaikat Israfil dah macam tu punya besar, dia punya sangkakala besar mana? Trompet dia tu besar mana? Besar lah. Nak banding dengan bumi kecil. Adalah contoh kan. Bumi kecil ni, trompet besar ni. Sekali dia tiup tak melambung bumi. Kita yang dalam bumi, pecah gunung ganang apa semua. Tu malaikat Israfil. Kata Nabi pun puji, macam tu hebatnya Israfil. Kata malaikat Jibril, nanti dulu ya Rasulullah. Ada lagi hebat daripada Israfil. Ada lagi besar. Ada lagi. Ada. Nama malaikat tu Hamalatil Arash. Sekarang ni, waktu sekarang ni, bilangan dia 4. Nanti bila berlaku kiamat, Allah tambah lagi 4 jadi 8. Tugas dia apa? Menanggung Arash. Arash Allah tu dia tanggung. Tugas dia. Malaikat Hamalatil Arash ni, sayap dia saja double daripada sayap malaikat Israfil. Tadi Israfil berapa kita sebut? 1200. Maknanya sayap malaikat Hamalatil Arash ialah 2400 sayap. 1200 kanan, 1200 kiri. Kata malaikat Jibril, kalau malaikat Israfil buka semua sayap dia, baru bersamaan dengan satu saja sayap malaikat Hamalatil Arash. Okey, apa sebab saya cerita semua ni? Bila kita nak bayang, tak boleh bayang, tapi kita buat bayang lah. Besar ni, makna besar. Sayapnya saja. Itu malaikat Jibril tadi pun dah tutup langit. Dan kalau malaikat Hamalatil Arash, Israfil, kan? Makna besar. Jadi malaikat-malaikat Allah ni, makhluk-makhluk Allah ni, besar-besar belakang. Kan? Sekarang kita tak nampak, Allah hijab kan. Kalau Allah nampak kan agak-agak jadi macam mana? Ibu-ibu tak lalu makan, tak lalu minum. Takut-takut nak pergi kuliah pun takut. Ya, bila keluar ni malaikat duduk atas. Pergi mana? Dia tanya. Masuk balik dalam rumah. Gede-gede gigil gitu. Aduh malaikat. Ni ada ni keliling kita ni. Ni malaikat ada, jin ada, iblis pun ada, semua ada. Ni. Tapi Allah hijabkan semua tu. Tak nampak. Allah boleh nak nampak kan. Tapi kita takut nak hidup. Kan? Ni semua ada ni. Tapi nanti di hari akhirat, kita akan nampak semua tu. Percaya atau tak percaya, akan nampak. Nanti kita lalu dekat padang mahsyar nanti, malaikat duduk keliling. Masa tu kita tengok betapa besarnya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kita ni halus kecil. Dia tengok je kita ni. Ni roket atik duduk sebelah kita ni. Tak tahu besar mana. Tapi ada dengan kita. Roket atik. Kan? Macam-macam. Tu nak cerita tentang makhluk. Dan kalau makhluk macam tu besar, hebat, dan Tuhan macam mana? Lebih hebat daripada itulah. Sehingga hebatnya Tuhan tak mampu kita membayangkan. Tak mampu kita nak nisbahkan atau contohkan macam mana. Malaikat boleh lagi kita buat contoh. Sebab Nabi dah tengok. Nabi cerita macam mana malaikat. Tapi Allah tak mampu. Sebab Allah tu sangat-sangat mulia. Sangat-sangat hebat.
Sampai masanya nanti di hari akhirat, kalau diizinkan Allah kita bertemu Allah, kita akan dapat melihat Allah. Tengok Allah. Tidak ada satu nikmat yang paling besar nikmat daripada nikmat melihat Allah. Nikmat masuk syurga pun tak standing dengan nikmat melihat Allah. Kan? Sebab syurga tu cantik dah. Allah yang mencipta syurga lagi cantik. Macam mana cantiknya? Wallahu a'lam. Sebab tu kalau orang yang faham benda ni, dia tak sabar untuk bertemu Tuhannya. Ternanti-nanti dia. Bilalah nak jumpa Allah, dia kata. Bila jumpa Allah ni bila? Orang selalu kata, tak apalah, dah sampai masa dia, Allah lebih sayangkan dia. Allah ambil lah dia. Maknanya mati. Malah disebut dalam kitab Jauharul Mauhub. Al-mautu jisrun habib ilal habib. Mati itu jambatan kekasih kepada kekasih. Orang yang sangat mengasihi Allah, titik pertemuannya ialah kematian. Mati bertemu Allah. Itu. Lepas tu kalau orang terlampau kasih dengan Allah, dia ternanti-nanti kematian dia. Bilalah nak mati dia tu. Kita berani tak cakap macam tu? Janganlah mati lagi kita. Itu kita makam kita. Tapi makam wali-wali Allah, kasih Allah sampai ternanti-nanti. Bilalah nak mati. Tadi orang ada hantar video. Pagi tadi ada kematian. Di mana dah? Tu imam semayang. Meninggal ketika sujud. Sujud lama. Makmum belakang lama sujud. Sampai nak mau tengok gini. Rebah dah rupanya. Meninggal tu imam ketika sujud. Kematian yang kita cemburukan itu tanda-tanda husnul khatimah, mati yang baik, makna Allah terima dia. Allahu Akbar. Kita tak tahu lagi macam mana keadaan. Nak mati tengah mengaji? Nak. Tapi bukan kelas yang ni lah kan. Kelas lain kali. Saya pernah terfikir kan, kalau lah tengah-tengah saya mengajar tiba ada orang meninggal. Kan? Pisau juga saya kan. Kelang kabut lagi kita nak buat macam mana. Tapi itulah. Baik. Itu jisim kafif, jisim latif. Selesai. Ini semua makhluk. Ciri-ciri makhluk. Tapi ini baru kita bahas tentang zat. Diri makhluk tu. Jadi bila kita faham diri makhluk tu jirim, jisim, kafif, latif, jaharu fardin. Apa tugas kita bila kita mengaji mukhalafatuhu lil hawadis? Kita menolak semua ini kepada Allah. Bermakna Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan kafif, Allah bukan latif, Allah bukan jauharul fardin. Semua bukan. Sebab itu semua adalah zatnya atau dirinya makhluk. Allah bukan macam makhluk. Selesai. Setakat ni ada soalan? Faham tak? Tak faham tanya. Boleh? Kalau boleh kita pergi seterusnya. Kita nak berhenti dah? Boleh lagi? Mampu lagi Tak termuntah lagi lah? Boleh. Kita pergi bahagian sifat pula. Sifat makhluk. Yang dikatakan tak sama dengan sifat Allah. Okay, sifat makhluk dia ada 4. Ya, sebenarnya banyak. Tapi ulama' membahagikan kepada kumpulan dia 4 kumpulan. Untuk memudahkan kita faham. Kita belajar. Ulama' ni dah tolong susun lah. Untuk kita supaya senang kita faham. Senang kita belajar. Baik. Apa 4 tu? Yang pertama, aina. Aina. Aina ni maksud apa? Aina ni artinya di mana. Aina Allah. Di mana Allah? Aina anta. Di mana awak? Aina. Aina ni maknanya mana? Tempat. Jadi aina bermaksud tempat juga. Jadi makhluk ni sifat dia bertempat. Dia bertempat ni maksud apa? Ada tempat lah kedudukan. Di mana? Di Taiping. Di mana? Johor. Kat mana? Sabah. Mana? Labuan. Contoh. Jadi tempat tu, aina itu makhluk. Mana duduk? Bumi. Telefon-telefon. Ustaz duduk mana Ustaz? Saya di Marikh. Marikh? Planet mana? Planet Marikh. Contoh. Tempat lagi tu. Tu semua tempat. Biar ke selepas ke apa ke. Itu maksud tempat.
Allah tidak bertempat. Dia kena faham. Maksud Allah tak bertempat, Allah bukan di Johor, Allah bukan di Pahang, Allah bukan di Sabah, Allah bukan di Amerika, Allah bukan di angkasa lepas, Allah bukan di planet Marikh, Allah, sebab itu semua tempat. Langit tempat, Sidratul Muntaha tempat, Hadratul Kursi tempat, Arash tempat, semua tempat. Syurga tempat, neraka tempat. Jadi Allah tidak bertempat pada semua itu. Faham? Jadi Allah duduk tak mana? Allah tak memerlukan tempat untuk duduk. Kan? Kita ya makhluk mesti ada tempat untuk kita duduk. Allah tak memerlukan tempat kerana Allah tak memerlukan makhluk. Tapi makhluk yang memerlukan Allah. Boleh faham itu? Jadi Allah tak bertempat lah. Itu pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Dan lagi makna aina juga ialah arah. Jihah. Bahasa Arab panggil jihah. Kan? Tapi kita cakap Melayu panggil arah. Allah juga tidak berarah. Makhluk dia ada arah. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di tengah. Di apa lagi? Di tenggara, di barat daya, di barat laut, di timur laut. Tu semua yang kita mengaji tentang masalah arah tu, itu semua merujuk kepada makhluk. Makhluk dia ada arah. Tuhan tidak berarah. Okay. Sama ada kita mengarahkan Allah atau kita meletakkan kita berarah pada Allah atau kita diarah pada Allah. Maksudnya macam ni. Kita tak boleh kata saya di kanan Allah atau Allah di kanan saya. Saya di depan Allah, Allah di depan saya. Dari segi hakikat. Tapi kalau cakap, contoh kita kata, semayang lah elok-elok, semayang ni menghadap Allah. Menghadap tu bahasa saja. Tapi bukan maksud, bila kita semayang, Allah duduk depan kita ni. Kan? Kalau kita faham Allah duduk depan, boleh rosak akidah. Sebab Allah tidak bertempat. Tidak berarah. Hujah Syekh Nuruddin kata, menunjukkan Allah bukan di langit. Dalam sembahyang, bahagian mana yang dikatakan paling dekat kita dengan Allah masa sembahyang? Okey, sujud. Habis ini kita membatalkan hujah Wahabi kata Allah tu di langit. Kalau dikatakan Allah tu di langit, bermakna dalam sembahyang tempat paling dekat kita dengan Allah ketika berdiri. Tapi tidak. Nabi ajar kita tempat paling dekat ketika kita sembahyang ialah sujud. Itu menunjukkan Allah bukan di langit. Kan? Dan adakah pula bila Nabi kata ketika sujud tu kita paling dekat dengan Allah, itu bermakna Allah di bawah pula? Kalau Allah di bawah, kita pijak Allah pula lah. Jadi di situ menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang Allah tidak bertempat. Tidak di langit, tidak di atas, tidak di bawah. Habis itu kenapa Nabi kata masa sujud paling dekat dengan Allah? Maksud dekat di situ bukan dekat maksudnya Allah duduk sujud tu. Tapi maksud dekat sebab perbuatan sujudlah perbuatan paling menghambakan diri bagi seorang hamba. Betul tak? Dalam banyak-banyak perbuatan dalam solat, sujud tu paling hina sekali bagi kita makhluk. So apa tak hinanya? Muka yang lawa-lawa ni siap pepek, eyeshadow apa semua, foundation. Kan? Daripada gelap jadi putih. Tepek-tepek, lawa macam mana pun muka, lantai tempatnya. Betul tak? Lantai tu pula adalah tempat yang kita pijak dengan kaki. Tempat tu jugalah kita sembah muka kita cium balik. Kalau kita semayang sah belakang pula, sah 2, sah 3, atas kepala kita kaki orang. Kena kalau kaki dia busuk. Itulah taraf kita ni. Yang rasa macam hebat sangat. Rasa macam bagus sangat. Bagus tak mana? Bagus tak mana? Duduk bawah muka. Nampak? Itu kehambaan tu. Lagi kata ulama, masa kamu sujud, ketahuilah ponggongmu lebih atas daripada kepalamu. Sebab itu syarat sujud. Kalau kepala ponggong lebih rendah daripada kepala, sujud tak sah. Sujud kita mesti ponggong lagi atas daripada kepala. Yang kita congek gitu kan. Okey, dalam ponggong ada apa? Ada najis.
Mana muka kita? Muka kita duduk lebih rendah daripada najis kita sendiri. Dah kata hebat tang mana? Hebat tang mana? Kan? Kalau duduk setara dengan najis, okey lagi. Ini bawah lagi pada najis. Mana hebat kan? Di situlah sebabkan kehambaan dan kehinaan diri kita pada Allah. Di situlah tempat yang paling dekat kita dengan Allah. Lagi kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, lagilah kita dekat dengan Tuhan kita dengan Allah. Lagi kita menyombong, kita rasa hebat, makna kita semakin jauh dengan Allah. Itu maksudnya. Sebab tu Nabi kata, tempat paling dekat dengan Allah dalam sembahyang ialah sujud. Bukan maksud dekat tu Allah tu duduk rapat dengan kita, tak. Tapi maksud dekat tu kerana kehambaan. Perbuatan kita buat tu menunjukkan kehambaan dan kehinaannya kita. Sebagai seorang hamba di sisinya. Okey, boleh. Jadi ingat, pegang kemas-kemas. Allah tidak bertempat dan tidak berarah. Yang ada tempat dan ada arah itu makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Selesai yang pertama. Yang kedua pula kaifa nama dia. Kaifa ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya bagaimana. Kaifa haluka? Bagaimana khabar awak? Macam tu. Kaifa bagaimana? Okey, jadi bila bagaimana ni, bawah ni ada 4 pecahan. Salah satu daripada pecahan kaifa tu iaitu ulama sebutkan sebagai saiz. Makhluk ini bila kita nak menyerupakan macam mana rupa makhluk, orang akan sebut saiz dia, besar ke, kecil ke, tinggi ke. Contoh macam orang tu kita tak berapa kenal. Ustaz Syakir mana satu? Alah, dia rendah-rendah gitu, dia tak tinggi mana sangat. Waktu makin besar dah dia tu. Dulu kecil. Kan? Jadi orang sebut saiz tu. Kan? Sebut saiz untuk kenal makhluk. Adapun Allah tak ada kait dengan saiz. Jadi tak ada kait dengan besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. Tak ada. Habis sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tu kena faham. Maha Besar di situ bukan makna saiz. Maha Besar tu artinya bukan maksud yang zahir, dia maksud batin. Contoh dalam hati kita, mesti kita ada rasa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Contoh, sesuatu yang sangat saya rasakan besar dalam hidup saya ialah mak saya. Contoh saya kata gitu. Kan? Sebab mak lah kita sanggup korban apa sajalah apa semua. Seterusnya ayah kita, seterusnya isteri kita, seterusnya anak-anak kita. Tapi bila sebut Allahu Akbar, mak ke, ayah ke, bini ke, anak ke, Allah paling besar. Mana Allah tu lebih utama daripada segala-galanya yang kita sayang. Tu maksud besar. Bukan maksud besar tu saiz. Besar tu di jiwa kita. Sehingga kan kerana Allah, para sahabat sanggup bertikam antara ayah dengan anak. Itu dalam perang. Betul tak? Bila sahabat-sahabat berhijrah ikut Nabi ke Madinah, kan lepas tu berlaku perang. Perang Badar, perang Uhud. Dalam peperangan tu melibatkan perang dengan orang kafir Quraisy Mekah. Kadang-kadang ada yang hijrah tu anak dia hijrah, bapak tak hijrah. Anak masuk Islam, bapak tetap kafir. Bila bertembung perang, anak jumpa bapak dia sendiri. Lawan pedang tak? Lawan. Sampai bertikam. Sampai salah satu mati. Anak sanggup bunuh ayah sendiri. Sebab iman. Sebab apa? Sebab Allah lebih besar. Itu maksud. Kita belum sampai diuji macam tu. Tapi kalau takdir kata diuji macam tu, meletakkan Allah paling tinggi. Hatta sekalipun kalau terpaksa kita membunuh anak sendiri. Kerana Allah lebih besar. Tu. Ya nak? Lepas tu masa Nabi Nuh alaihi salam naik atas kapal, air hujan turun lebat, banjir naik kan. Dia nampak anak dia yang tak nak ikut. Dia dah panggil anak dia suruh naik, anak dia tak nak naik. Kemudian bila air dah naik, habis anak dia lemah. Nabi Nuh seorang manusia juga, dia ada perasaan macam kita juga. Kita pun kalau tengok anak kita lemas, kita sonok. Pada muka lemah, dia cakap ni. Taklah, mesti sedih. Akhirnya Nabi Nuh ngadu ke Allah, ya Allah, anak aku ya Allah. Anak aku ya Allah, dia lemah ya Allah. Allah tanya balik Nabi Nuh, engkau pilih aku atau anakmu? Nabi Nuh kata, aku pilih engkau wahai Tuhanku. Kalau gitu, redokan hatimu.
Ini pengorbanan ujian bukan berat. Sebab tu kalau kita rasa ujian hidup kita dah cukup berat, fahamilah ujian para Nabi lagi berat. Kan? Kita tak sampai diuji macam tu. Tapi Nabi-Nabi lagi hebat ujian ni. Tu. Nah, jadi tak ada kait dengan saiz. Nah, Allah tak ada kait dengan saiz. Maksud Allah Maha Besar tu bukan besar saiz, tapi besar di hati kita. Gitu maksud. Lagi, kaifah ni juga pepecahan dia yang kedua, iaitu perbuatan. Orang nak kenal seseorang tu pun kadang-kadang disebut perbuatan seseorang tu. Ustaz Syakir ni mana? Alah yang selalu kuliah dekat masjid Taman Sri Kota tu, perbuatan dia. Jadi orang akan jadi kenal dengan perbuatan. Tapi perbuatan ini adalah perbuatannya makhluk. Allah ada juga perbuatan. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk tak sama. Perbuatan makhluk lemah. Perbuatan makhluk berhajat kepada sesuatu yang lain. Contohnya bangun duduk. Nak duduk mesti ada tempat duduk baru boleh duduk. Kita boleh tak duduk tanpa tempat duduk? Duduk atas udara boleh? Siapa boleh? Cuba buat contoh, kita nak tengok. Duduk atas angin. Macam cerita Piramli. Piramli dia boleh buat. Dia, kan? Itu berlakon. Tapi maknanya tak boleh. Kita, lemah ni kita. Nak duduk kena ada tempat duduk. Atas kursi ke, atas lantai ke. Allah tak ada. Allah tak perlukan semua tu. Naik, turun. Kan? Kita bergerak dan diam. Bergerak tu, diam tu, itu menunjukkan kelemahan kita. Allah gerak tidak, diam tidak. Naik tidak, turun tidak. Allah tak memerlukan kepada pergerakan nak dari tempat ni nak pergi sana. Tak payah. Kan? Kalau Allah memerlukan bergerak dari satu tempat ke satu tempat, bermakna Allah tu kecil, makhluk tu lagi besar. Betul tak? Jadi Allah tak perlukan semua tu. Jadi Allah tak memerlukan perbuatan duduk, berdiri, naik, turun, bergerak, diam, datang, pergi, tak ada. Lagi juga kaifah pecahan ketiganya iaitu warna. Selalu kita nak kenal sesuatu, kita kenal dengan warna. Mana satu Ustaz Syakir? Baju biru tu ke baju purple tu? Tahu. Ada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia ni pemimpin negara tapi zuhud. Jadi dia naik unta. Kalau zaman kita panggil driver lah. Ada orang tukang tarik unta tu. Jadi perjalanan jauh. Dia kata gini lah. Aku kesian tengok kamu duduk bawah tarik. Kita gili-gili. Separuh perjalanan aku duduk atas, mu tarik bawah. Separuh perjalanan nanti aku pula tarik unta, mu duduk atas. Gili punya gili. Ada tetamu datang kat rumah khalifah. Tengah tunggu khalifah balik daripada rumah. Sampai nak dekat dengan rumah tu, giliran bertukar tu, khalifah duduk bawah, tukang tarik tu duduk atas. Jadi bila sampai tamu ni kata, khalifah, dia pandang yang atas tu. Orang yang kat atas tu jeling. Dia tunjuk bawah. Kata khalifah bawah ke aku. Mana nak cari pemimpinnya tu? Kita pernah jumpa tu. Mana-mana YB, dia bawa kereta. Driver dia pula duduk belakang macam surat khabar. Sampai-sampai tempat majlis buka pintu. Datuk, bukan saya tu. Bawa kereta tu Datuk. Payah nak cari. Kan? Mereka tak membezakan kedudukan. Mereka saling tolong-menolong lagi ada. Itulah sifat-sifat yang dia ajar oleh Rasulullah. Benar? Jadi Allah tak ada kait dengan soal warna. Kan? Tak ada kaitan dengan warna hitam, putih. Hatta tak ada warna. Tak ada warna kita panggil apa? Transparent. Lutsina. Lutsina pun bukan Allah. Jadi Allah ni, kalau dalam kitab Aqidatul Najin dia sebut macam ni. Allah ni tidak berwarna dan tidak berwarna. Faham? Maknanya tak ada warna pun bukan. Macam ni. Pening pula dia. Ada warna pun tak ada warna pun tak. Macam tu. Jadi ada warna ke tak ada warna ke, dua-dua tak. Bukan Allah. Ada warna pun bukan Allah, tak ada warna pun bukan Allah. Itu Allah macam mana? Wallahu a'lam. Itu dia jawapan. Dia kata, wallahu a'lam. Ustaz ni tak pandai ni rasa.
Nak pandai sangat pergi ikut ayah pin. Memang tu jawapan akhir dia. Baca dalam kitab kita ni lah usul tauhid. Dia kata kamu mengaji tentang ketuhanan sampai tahap kamu ternganga, kata dia. Dia tak sebutlah ternganga, tapi dia sebut tercengang. Tercengang di sini maksudnya sampai kita tak nampak punca. Macam kosongnya tu. Lah kali jawapan apa? Wallahu a'lam. Tak tahu. Kita belajar sampai kita tak nampak jawapan. Itu baru nama belajar. Selagi mana jumpa jawapan, tak betul je. Bukan tak betul. Mana mengaji tu tak habis lagi. Contoh. Kita buka makan lagi, makan nasi lemak. Okey, nasi lemak ni ambil mana? Kat kedai orang jual nasi lemak. Okey, tak apa. Nasi tu dia ambil mana? Nasi tu dia ambil dekat padi, beras. Beras ni ambil mana? Beras ambil dekat padi. Padi ambil kat mana? Tu kat pokok padi. Pokok padi tu dapat macam mana? Jadi macam ni? Daripada benih padi. Benih padi datang daripada mana? Daripada padi tu sendiri. Padi tu datang dari mana? Benih tu. Pusing situ, pusing. Tak, last kali benih tu sebenarnya datang dari mana? Cengang tak? Allah lah jawapan last kali. Lepas tu orang tanya, ayam dulu ke telur dulu? Nanti jawab. Allah saja tahu. Allah nak buat ayam dulu ke Allah nak buat telur? Cuma ada ulama jawab ayam dulu. Sebab nisbah pada Nabi Adam. Nabi Adam ada dulu ke sperma dulu? Nabi Adam. Nabi Adam tu Allah cipta dulu rupa dia. Lepas tu keturunan seterusnya baru datang daripada sperma, ovum, sehinggakan jadilah baby. Gitu. Sebab Nabi Adam tak melalui fasa baby. Nabi Adam dicipta terus dalam bentuk jasad yang telah disiapkan oleh Allah. Kan? Gitu. Baik. Selesai warna. Jadi tak ada kait. Lagi pecahan kaifah yang keempat, keadaan. Keadaan ni rupa juga lebih kurang rupa. Contoh maksud keadaan di sini, hal-hal. Yakni muda, tua, sejuk, panas. Allah tak begitu. Allah tak ada kait dengan muda ke tua. Allah lah ni dah tua sikit katanya tu. Dah berepek. Kalau dia cakap dalam keadaan jahil, kita suruh dia bertaubat, tarik balik cakap dia tu. Moga-moga Allah maafkan sebab dia jahil. Tapi kalau dia cakap dalam keadaan sedar, dia tahu benda tu tak betul, tapi dia cakap, kafir dia. Sebab menisbahkan Tuhan dengan sifat makhluk muda tua. Mana ada? Allah tak ada kait dengan muda tua. Sebab Allah tak kait dengan masa, umur, usia, tahun. Tak ada. Allah tak ada kait dengan sejuk, panas. Tak ada. Okey, boleh setakat ni? Kalau boleh saya nak tanya soalan. Siapa suruh kata boleh? Allah duduk dalam terang ke gelap? Tu jawab. Allah tu terang ke gelap? Duduk dalam mana? Terang ke duduk dalam gelap? Gelap. Terang. Saja je nak trik tengok. Faham tak faham? Dua-dua tidak. Sebab apa? Gelap tu makhluk, terang tu makhluk. Betul? Wallahu a'lam. Tak ada tengah-tengah antara gelap dengan terang, tak ada. Tu pun masih lagi makhluk. Tak kira gelap tak, terang tidak. Habis macam mana? Aku tak tahu. Kerana Tuhan tidak seperti makhluk. Jawab macam tu. Okey, jadi jelas betul-betul faham. Gelap pun tidak, terang tidak. Sebab gelap ni makhluk, terang ni pun makhluk. Selesai. Okey, kemudian yang ketiga daripada sifat. Tadi dah aina, kaifa. Yang ketiganya, mata. Bukan mata, mata. Mata ni maksud apa? Bila. Bahasa Arab, cakap Melayunya bila. Mata zahabta ilal masjid. Bila kamu pergi ke masjid, contoh. Tu, bilakah? Mata. Mata bila sebut bila, apa kaitannya? Kaitannya ialah masa. Makhluk berkait dengan masa dan kena ikut masa. Makhluk terikat dengan masa. Adapun Allah tidak terikat dengan masa. Jadi bila sebut masa apa? Dahulu, sekarang, akan datang, sebelum, selepas. Itu semua makhluk. Allah tak ada. Allah tak ada sebelum, selepas. Allah tak ada dahulu, sekarang. Tak ada. Allah tak ada kait dengan masa.
1950 ke, tak ada. Tak ada kait dengan masa. Contoh, okey, sekarang ni kiamat ni ada kait tak dengan masa kiamat? Kiamat ada tak kaitan dengan masa? Ha? Kiamat. Ustaz ni banyak tanya, cakap je lah dia kata. Nak tengoklah kan, kita ni faham tak faham kita mengaji. Kiamat ada kait dengan masa. Sebab kiamat tak berlaku lagi. Bila kiamat berlaku? Mana tahu. Ikut Allah lah. Tapi kita yakin kiamat akan datang. Akan datang tu ada masa lah maksudnya. Masa kiamat nak datang, kiamat datang lah. Ikut Allah nak datang bila. Tapi kiamat tu ada masa dengan kita makhluk. Sebab kiamat tu sendiri pun makhluk juga. Kita pun makhluk. Adapun Allah tak ada kait dengan masa kiamat tadi tu. Bermaksud Allah tahu dah siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Tapi untuk sekarang ni, kita semua tak tahu siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Sebab kiamat belum berlaku. Dah berlaku kiamat, baru tahu siapa yang masuk dalam syurga, siapa masuk dalam neraka. Kan? Kiamat dah berlaku, baru tahu. Lagi mana sekarang kiamat belum berlaku, tak tahu masanya tu. Tetapi Allah dah tahu. Sebab Allah tak ada kait dengan masa. Jadi Allah dah tahu, siap dah semua. Semua benda Allah tahu dah. Sebab itulah, bila Allah dah tahu semua benda, sebab tu kita kena berhajat pada Allah. Ya Allah, seandainya dalam ilmu-Mu nama aku tercatat dalam ahli neraka, mintalah Engkau ubah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Selamatkanlah aku. Jangan letak namaku dalam senarai ahli neraka. Gantikanlah aku dalam senarai ahli syurga. Cuma saya nak bawa satu kisah. Ada seorang syekh, nama dia Syekh Abdul Aziz Ad-Dabaf. Dia ni ulama hebat. Dia buat ibadat bertahun-tahun, datang malaikat kat dia. Malaikat ni kata, kamu buat ibadat banyak mana pun, aku tengok nama kamu tak ada dalam senarai ahli syurga. Kalau kita gak balik-balik kuliah ni, cantik bukan main ni, penuh lah tu. Ustaz batuk dia tulis, ustaz batuk, semua tulis. Balik-balik rumah, malaikat tunggu siap lah. Malaikat kata, mu baliklah kuliah banyak mana pun, mu cantiklah apa nota pun, aku tengok namamu tak ada dalam ahli syurga. Kan? Kalau macam tu malaikat cakap kita rasa macam mana? Takkan kot, kita jawab macam tu. Takkan kot, cuba cek sekali lagi. Takut terlepas pandang kot. Nama bertindih ke apa, cuba cek balik sistem. Nah, itu kan kita. Kan? Tapi aku jawab syekh. Kan? Kata malaikat, aku tengok tak ada namamu dalam senarai ahli syurga. Malah namamu duduk dalam senarai ahli neraka. Pada dia ni buat ibadat ni. Apa jawab syekh? Dia kata, urusan syurga dan urusan neraka bukan urusanku. Itu urusan Tuhan aku. Urusan aku mentaati perintahnya. Dia suruh aku semayang, aku semayang. Dia suruh aku puasa, aku puasa. Itu aku sebagai hamba kepadanya. Adapun dia nak letak aku syurga ke neraka, itu hak dia. Sebab dia Tuhan. Siapa aku untuk mempertikaikan hak Tuhan aku? Aku tak layak, aku sekadar hamba. Lepas tu dia teruskan ibadat dia. Tu malaikat tu pun pergi. Lepas tu malaikat tu datang balik. Datang balik, malaikat tu kata, aku lihat disebabkan keikhlasan kamu dalam beribadat, Allah telah mengubah. Allah padam namamu dalam senarai ahli neraka, dan Allah gantikan namamu dalam ahli syurga. Apa jawab Syekh? Syekh kata, sekali lagi wahai malaikat Allah, kan aku dah sebut tadi, urusan syurga dan urusan neraka bukan urusanku, itu urusan Tuhanku. Tuhanku nak padam, nak tukar ke syurga ke tukar ke neraka, itu hak dia. Aku tetap dalam meneruskan ibadah yang dituntut oleh Tuhan aku. Kalau kita gak, sebab kita dah dengar cerita ni, kita pun jawab malaikat, saya tak kisah tu. Yang penting saya buat kerja saya sebagai seorang hamba. Lepas tu malaikat pun pergi. Kita mesti tunggu-tunggu bila nak datang balik. Mesti dia nak jawab nama aku dah tukar. Tengok-tengok tak datang. Menangis, tak tukar. Kan? Itu kita. Dia tak ada, memang dia tak peduli terus. Dia tak peduli terus. Malaikat tu nak datang balik ke tak datang balik, dia tak peduli terus. Cuma dia ada soalan. Wahai malaikat, bukan aku nak petikai apa hak Tuhan aku, tidak. Cuma aku tertanya-tanya.
Kalaulah Tuhan aku mengubah aku kepada senarai nama ahli syurga atas sebab keikhlasan ibadahku, maka apa sebab pula namaku tersenarai daripada ahli neraka sebelum ini? Kenapa nama dia duduk dalam ahli neraka? Dia nak tanya itu. Kan? Maka kata jawab malaikat, ini cerita lama, kata malaikat. Ini masa zaman kamu kecil. Sewaktu kamu kecil dulu, kan, kamu pernah menipu mak kamu. Kamu pernah menipu mak kamu. Menipu, dia kata. Dia ni budak baik. Kan? Daripada kecil lagi baik. Dia pun tanya, menipu macam mana? Satu hari tu, mak kamu nak minta tolong kamu untuk pergi ke kedai belikan barang. Dan bila kamu dengar mak kamu nak datang kat kamu, kamu buat-buat tidur. Sehingga kan kamu tengok, mak kamu tengok kamu sedang tidur, mak kamu tak jadi nak minta tolong kat kamu. Sebab sangkaan mak kamu tidur. Sedangkan kamu olok-olok buat-buat tidur. Kamu menipu mak kamu. Atas sebab kamu tipu mak kamu, Allah letak nama kamu dalam senarai ahli neraka. Allah. Menangis dia. Kita bukan buat olok-olok tidur. Lebih pada tu gitu kan. Kan? Macam mana agaknya? Fikir-fikir, Allah, takutnya. Apa kata? Apa tujuan bila kita dengar cerita-cerita pasal wali-wali Allah macam ni? Supaya kita cakap apa, semakin bertakwa lah. Semakin membersihkan hati. Banyak, kalau kita duduk mengaji kita tasawuf, kita jumpa banyak. Ada seorang syekh tu lagi dahsyat. Dia lepas makan kenduri. Kebetulan air basuh tangan tak ada. Kan? Habis tangan ni berminyak ni. Baru lepas makan kambing apa. Habis dia buat macam mana? Dia ambil pasir, tanah bawah tu, dia romok. Kan pasir bila kita gosok ni, kurang-kurang hilang lah tanggal minyak-minyak tu. Lepas tu balik ke rumah. Sampai kat rumah dia tidur. Dalam tidur tu datang satu orang lelaki dalam mimpi dia. Dalam mimpi tu lelaki tu kata apa kat dia? Kamu ambil tanah orang hari tu kamu buat cuci tangan. Adakah kamu minta izin? Siapakah tuannya? Kamu minta izin atau tidak? Dia bangun daripada tidur. Dia menangis. Dikatakan dalam kitab 40 tahun dia solat sunat taubat tak berhenti-henti. Sebab pakai pasir buat cuci tangan. Kita petik habis daun rumah orang. Semua macam-macam itu mak. Macam mana itu? Tu. Nak maksudkan inilah takwa. Takwa ni takut dengan Allah. So, walaupun silap sikit je, dia takut sangatlah. Tentu waktu orang macam ni, hati yang sangat bersih, memang sungguh-sungguh layak bertempat di dalam syurga. Sebab syurga tempat bersih. Maka nak masuknya orangnya mesti betul-betul bersih. Lepas tu, kalau kita nak jadi ahli syurga, kita kena jadi orang yang betul-betul takwa juga. Buat teliti, jangan buat lebih kurang, ambil hak orang tanpa izin dan sebagainya. Kan? Betul-betul hati-hati. Sebab Allah memerhati kita. Okey, baik. Mata tadi dah. Jadi Allah tak ada kait dengan masa. Yang ada kait dengan masa ni makhluk. Selesai. Yang keempat dan yang terakhir. Jangan risau macam nak balik dah ni. Yang terakhir iaitu kam. Kam ni apa pula? Bukan kam bahasa orang putih tu. Coming. Bukan tu. Kam ni maksud berapa. Macam orang cakap Arab ni. Kam umruka. Berapa umur kamu? Ataupun kalau ibu-ibu pergi Mekah ke Madinah buat umrah kan. Betul nak beli jubah ke beli apa ke. Masuk kedai tu tanya. Kam rial? Macam dia, oi cakap Arab. Pada yang tu dia reti kan. Jadilah kan. Kam tu maksud berapa? Rial tu kan duit dia. Kam rial berapa ringgit? Berapa rial? Kam tu berapa? Jadi kam di sini maksudnya Allah itu tidak beberapa. Sebab Allah tu satu je. Makhluk makhluk beberapa. Beberapa di sini dengan maksud makhluk itu berjuzuk-juzuk. Berlapis-lapis. Ada tangan, ada kepala, ada badan, ada kaki. Dan di samping juga makhluk itu pun ada keserupaan. Dikatakan orang bahawa manusia ini ada Allah cipta 7 yang serupa dalam dunia ni. Tak tahu orang kita pernah jumpa ke tak orang yang macam kita. Tapi saya kuliah banyak tempat. Saya biasa jumpa orang muka sama. Saya kuliah satu tempat, saya tengok pakcik ni kenapa ada kat Penang? Sebab pakcik yang saya biasa jumpa tu di Tepeng. Oh, pakcik ni dah duduk sini ke? Ada kampung sini ke apa? Saya pun tanya. Rupanya orang lain.
tapi muka dia seakan-akan. Tu kata orang panggil apa? Pelanduk rupa. Tu. Yang muka sama. Mana dah tahu tuan-tuan jumpa muka saya ke? Tapi kalau jumpa tempat baik-baik tu saya lah. Tempat tarik tu bukan saya. Kan? Dia tengok, ni tikar nombor ekor, macam Ustaz Syakir ni. Tu kan saya tu. Tu mungkin muka je sama. Kan? Sebab apa? Memang Allah cipta gitu. Kita ada muka lebih kurang. Apa dia? Dikatakan begitu. Tapi saya tak pasti. Saya rasa bukan hadis. Sebab saya tak pernah jumpa pun hadis. Cuma orang kata. Orang kata tu ambil mana tak tahu. Tapi wallahu a'lam lah. Tapi ikut Allah. Allah nak buat lebih pada 7 boleh. Kan? Cuma itulah orang dulu-dulu cakap macam tu. Tapi benda tu memang ada. Memang ada keserupaan. Kadang-kadang tu Allah buat muka hampir serupa, suara pun hampir serupa. Kalau tengok ustaz, tapi ini muka tak serupa lah. Tapi suara serupa. Ustaz Haryanto. Kenal tak? Sebiji dengan suara Ustaz Ismail Kamus. Kalau kita tutup mata, kita mati-mati ingat Ustaz Ismail Kamus. Buka tengok, Ustaz Haryanto. Sebiji suara dia. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Itu kuasa Allah. Jadi tak ada yang susah bagi Allah. Mudah aja. Baik. Tapi kalau Allah buat suara saya sama macam suara PM, saya boleh umum. Harga barang turun. Ini macam suara PM. Kan? Baik. Jadi Allah tak serupa dengan makhluk dalam bentuk beberapa. Makhluk ni ada beberapa. Dia ada roh, ada tisu, ada daging, ada tulang. Badan kita saja bercantumnya satu benda dengan satu benda sampailah jadi diri kita. Diri kita ni bukan jadi macam ni je. Campur darah, campur urat, campur tulang, campur daging, campur jadi seketul manusia. Itu kita. Adapun Allah tak gitu. Allah bukan ada urat, ada tulang, ada daging, ada. Allah tak ada roh. Yang ada roh kita. Allah tak. Allah. Sakat macam tu je kita kena belajar. Allah. Jangan kata Allah terdiri daripada roh juga. Itu semua mengarut. Kalau ada dengar orang cakap macam tu, tolak jauh-jauh. Itu bukan. Okay, Allah. Maka apa tujuan kita belajar daripada A sampai Z tadi semua tu, itu nak menunjukkan itulah ciri-ciri makhluk yang supaya bila kita belajar mukhalafatuhu lil hawadis, apa ciri-ciri makhluk ni tidak sama dengan Allah. Makhluk tadi aina bertempat, kaifa ada rupa bentuk, mata ada kait dengan masa, kam ada kait dengan bilangan beberapa. Allah semua tidak. Allah tidak aina, tidak kaifa, tidak mata, tidak kam. Tidak berbilang-bilang. Itu nanti kita akan belajar lebih dalam lagi pada sifat-sifat yang akan datang. Cuma ini peringkat untuk nak bagi faham mukhalafahnya Allah dengan makhluk. Bersalahan atau berbezanya Tuhan dengan makhluk. Okey? Boleh? Baru kita habis mukhalafatuhu lil hawadisi. Cuma kita dah masuk dah dia punya lawan dia. Lawan dia mumathalatuhu lil hawadisi. Mumathalatuhu tu maksudnya bersamaan. Allah sama dengan makhluk. Itu lawan dia. Lawan dia kita rad, kita tolak dengan kita letakkan perkataan mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Okay. Kemudian kita bawa dalil. Dalil ni bukti. Apa bukti Allah tak sama dengan makhluk? Cuba ibu-ibu buat. Saya dah ajar dari tu. Macam mana nak cari dalil. Cari dalil, kaedah dia. Pertama bawa perkataan kalau. Lepas tu bawa perkataan lawan dia. Lawan dia di sini, Allah serupa dengan makhluk. Itu lawan dia. Jadi kita letak kalau kat depan. Kalau Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka... Letak jawapan sendiri. Maka apa? Sila isi tempat kosong. Di sini ada bekas cikgu kan? Dulu kan main buat soalan, sekarang saya buat soalan pula. Kan? Maka apa? Kalau Tuhan itu sama dengan makhluk, maka Tuhan tu jadi makhluk lah. Sebab sama dengan makhluk. Itu salah satu jawapan. Dia sebenarnya, kalau ada 1000 orang, 1000 jawapan ada. Sebab jawapan dia boleh macam-macam. Contoh lagi.
Kalau Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka Tuhan itu akan bersifat lemah kerana makhluk itu lemah. Banyak lagi lah. Jadi itu kaedah mencari dalil. Dalil ni bukti. Bukti ni untuk kekuatan kita dan untuk kita tolong orang lain. Kekuatan kita tu supaya kita pegang akidah kita kukuh-kukuh. Untuk tolong orang lain pula kalau kita nak dakwah orang lain. Kita ajarlah dia. Kita kata Allah, you sembah tu topekong, patung berhala, orang bukan Islam kan. Patung dewa apa dia semua dia sembah. Dia kata ini Tuhan. Tengok dia punya rupa pun macam rupa you. Sama ke Tuhan dengan makhluk? Kan? Lepas tu ada saiz pula tu. Jadi tengok dia jual kat kedai kan. Kalau yang untuk bawa jalan punya, yang untuk kereta punya kecil je. Dia letak kat dashboard. Tu dia menghadap sana, menghadap jalan. Nak jalan sama-sama. Ada pula, saya tengok ada orang dia tak menghadap jalan, dia menghadap sini. Menghadap dalam kereta. Saya tanya kenapa menghadap sini? Takut nanti Tuhan takut tengok kereta laju. Macam-macam. Sebab apa dia pakai kepala otak dia tak pakai hak yang sebenar. Ini tugas kita sebagai seorang yang dah beriman untuk bantu dia untuk kenal Tuhan dia yang sebenar. Kita jangan ada gap dengan orang bukan Islam yang berjinak, yang baik dengan kita. Kalau dia anti-Islam, itu kita memang mati-mati akan lawan dia sampai ke lubang cacing. Kita akan cari dia sampai dapat. Kan? Itu kalau musuh Islam. Tapi kalau dia tak musuhi kita, cuma dia hidup dalam masyarakat kita. Kan ada kan Cina, India, Acong, Mutusami, kita berurus niaga dengan dia. Kadang-kadang kita renovate rumah, buat dapur pun Cina tolong buat kan tak? Kita order air apa, kuku, air kowe, kadang Cina datang pergi repair, dia Cina, dia pasang. Dia tak anti-Islam, dia buat kerja dia kan. Kita kawan dengan dia. Kalau macam tu kita jadikan dia mad'u, cocok lain supaya dia mana tahu kita kena ada rasa sedih. Sial, dia tak kenal Tuhan dia yang sebenar. Tuhan dia sebenar Allah. Cuma dia tak kenal. Siapa kena bagi kenal? Kita kena tolong dia. Sebab tu bila ada orang meninggal, kan? Yang meninggal tu pula orang bukan Islam, orang Yahudi. Nabi menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Yang mati tu kan kafir. Sebab dia kafir lah aku menangis, kata Nabi. Sebab aku tak dapat nak selamatkan keimanan dia. Kan? Tak cukup. Tak sampai masa. Jadi kita kena macam tu juga. Untuk kita kena ada niat dalam hati nak tolong mereka yang bukan Islam untuk kembali kepada Islam, untuk kenal Tuhan yang sebenar. Siapa Tuhan sebenar dia? Dan malah saya tengok orang Cina ataupun orang Jepun lah, yang jenis selalu mata sepet ni. Kan? Dia orang ni kalau dah Islam, kadang-kadang lebih Islam daripada kita yang Islam. Sebab mungkin sifat bangsa dia macam tu dah. Orang Jepun lagi dahsyat. Saya pernah tengok orang Jepun, dia pergi umrah. Bila tawaf wadak, kita selalu tawaf wadak, selfie, belah macam tu je. Dia lepas dah tawaf wadak nak balik-balik, dia akan jalan mengundur daripada Kaabah. Dia tak nak membelakang Kaabah. Sambil menangis, kata bye-bye. Menangis. Dia pun dia kata tak tahu lagi bila nak datang pula. Menangis dia. Atau kadang-kadang kita tengok, sifat adab dia lagi hebat daripada kita pula. Kan tak? Ada kadang macam tu. Orang Cina pun kadang-kadang kan. Contoh macam Dr. Ridwan T. Tengok sampai orang kata lebih Melayu daripada Melayu. Padahal dia Cina. Sampai bila-bila dia takkan jadi Melayu. Kan? Tapi dia bela bangsa Melayu. Kan? Dia jaga Melayu. Dia cerita pasal Islam. Sampai orang marah kat dia. Sampai orang ugut dia macam-macam. Tapi dia tak heran semua tu. Sebab apa? Sebab dia dah yakin dengan Allah. Tuhan yang sebenar. Kan? Ustaz Syahshan Mugem. Dulu Hindu, sekarang dah jadi Islam. Mengajar pula orang lain. Doktor apa? Dr. Ravi apa? Yang terkenal juga tu kan. Nampak? Itu kita kena tarik lah. Kita kena nampak Islam bukan hanya untuk kita orang Melayu saja, tapi untuk semua. Jadi buatlah apa-apa yang patut, yang boleh untuk kita tarik dia. Ada saya seorang kawan, kami panggil dia Bro Nasir. Dia memang Hindu dulu. Lepas tu dia dah masuk Islam. Dan dia dah Islamkan ayah dia, mak dia. Jadi macam mana dia kata, saya pun fikir macam mana saya nak selamatkan kawan-kawan saya yang India yang lain, dia kata. Habis macam mana dia buat? Dia buat program bersama. Dia buat program ceramah Islam, tapi dia jemput ketua kuil, AJK kuil, Tok Imam dia, Tok Bilal kuil tu semua ada. Dia panggil semua.
ikut dengar ceramah tu sama-sama. Dia kata tak apalah, kita buat dalam bentuk keamanan, bukan nak buat gaduh-gaduh apa. Ajak dengar cerita pasal ketuhanan, kemuliaan Islam, dekatkan dia. Lama-lama orang ni dia akan mula tanya-tanya. Lama-lama dia tertarik dengan Islam. Lama-lama dia pun nak masuk Islam. Alhamdulillah. Kalau kita berjaya seorang kita boleh tarik orang pada Islam, selama mana orang yang baru masuk Islam tu beribadah, semua pahala tu untuk kita sama. Tak ke benda ni lumayan MLM yang paling berjaya. Bukan MLM kat luar tu, akak cari kaki 2 orang je kak. Akak tak jual barang, tak apa, akak cari orang ni. Nanti kita bayar akak ni. Dah cari 2 orang, dia hilang. Duit kita dah burn. Tu bohong. Yang ni Allah ajar ni. Dia cari juga orang, tapi cari orang untuk Islam. InsyaAllah segala amal dia semua menang kat kita. Dia pun dapat, kita pun dapat. Ni janji Allah. Kan? Tu. Tapi jangan kita tak semayang pula, dia semayang. Itu tak jadi. Kan? Itu kita melingkup dia sama. Itu tak mau. Jadi gitulah. Jadi ini tujuan kita mengaji akidah, bukan sekadar untuk mengukuhkan akidah kita seorang je, tapi untuk kita tolong dan selamatkan orang lain. Khususnya ahli keluarga kita dulu. Anak-anak kita, pasangan kita, lepas tu jiran tetangga kita. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Habis dah lah. Kan? Makna mukhalafah dah selesai. Lawan mukhalafah dah selesai. Dalilnya pun dah selesai. Kemudian kita akan sambung qiyamuhu binafsihi. Sifat yang ke-5. Jadi tanda situlah. Seterusnya qiyamuhu binafsihi. Boleh? Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey. Salam. Okey, tak apa. Tak. Okey, baik. Saya pun sebenarnya taklah alim sangat, tapi saya rujuk guru-guru saya. Okey, pertama sekali, kalau nak kata Kristian ataupun kita sebut juga Nasrani, kan? Itu sinonimnya agama ni datang daripada Nabi siapa? Nabi mana? Asalnya Nabi Isa. Tapi dikatakan mengikut kajian ulama, peristiwa Ashabul Kahfi berlaku 200 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa yang asalnya tercetusnya yang disebutkan sebagai Nasrani, tapi kisah Ashabul Kahfi ini 200 tahun sebelum, bermakna waktu itu belum ada Nasrani lagi, ataupun orang panggil Kristian, belum ada lagi. Itu satu. Okay, yang keduanya, semua Nabi-Nabi membawa agama Islam. Maksud Islam di sini ialah tauhid, mengesahkan hanya Allah sebagai Tuhan. Tak ada seorang Nabi pun ajar kepada umatnya Tuhan tu banyak ke, 2, 3 atau Tuhan selain daripada Allah. Tidak. Semua Nabi Musa ke Nabi Isa ke, itu yang kedua. Yang ketiganya, perkataan Kristian itu sendiri bukan pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa kalau disebut pun panggilannya ialah Nasrani. Nasrani ni ambil daripada perkataan Nasara. Nasara artinya tolong. Nasara yang suruh, tolong. Nasrani ditambah ya kat belakang, ya tu nisbah pada domain aku. Nasrani ialah penolongku. Penolongku tu mana? Penolongku tu maknanya umat Nabi Isa sebagai penolong agama Allah. Itu asal perkataan dia. Kemudian datang perkataan Kristian ni selepas tu. Selepas disalib. Kan, dipanggil Christ. Tu, salib tu.
Itu start bermula panggil Christ tu, Christ. Sehingga kan dinisbahkan kepada Kristian. Sampailah ke sehari ini Kristian. Jadi bila disebut Ashabul Kahfi di zaman Kristian, okey, apa maksud dia? Itu kena, bak kata Syekh Nuruddin, kena bergantung pada apa maksud yang ada dalam perkataan dia. Hati dia maksud apa? Kalau dia maksudkan bahawa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu penganut agama Kristian, yang dimaksudkan Kristian tu pula Kristian yang macam hari ni, bermakna rosak. Cakap dia tu boleh jadi rosak akidah dia. Sebab dia mengkafirkan seseorang yang Allah dah jelaskan mereka orang tu beriman. Innahum, macam mana ayat tu? Macam mana ayat tu? Lupa dah. Tak datang. Itulah ayat dia tu tak ingat. Tak ingat, tak apalah. Tapi Allah sebut dalam Quran, Allah kata mereka ini orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka itu. Mereka ni beriman, maknanya mereka ni orang Islam, orang beriman. Kan? Islam. Cuma zaman dulu disebut Hanifan. Macam kita baca dalam doa iftitah. Hanifan ni maknanya agama Hanif. Agama yang betul, yang lurus. Mungkin juga zaman dulu tak panggil Islam. Tapi agama yang betul lah, agama Hanif, agama yang lurus, agama yang bertuhankan Allah. Dia gini, konsep akidah daripada zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sama semua. Akidah tu sama, tak ada beza. Yang ni bertuhankan Allah yang satu daripada dulu sampai sekarang. Cuma yang membezakan setiap Nabi itu syariatnya. Syariat ni maksudnya fiqh ni. Contoh dalam bab semayang. Semayang kita hari ni mungkin tak sama dengan semayang zaman Nabi dulu-dulu. Dikatakan zaman Nabi Ibrahim, cara mereka beribadat pagi dan petang. Ada yang kata pagi dan petang tu subuh dengan asar. Ada juga yang kata ibadat zaman tu iaitu tolong orang, itu dikira ibadat. Jadi lain. Itu panggil syariat. Syariat mungkin berbeza. Lepas tu kami belajar mengaji kitab tafsir pun, ada zaman dulu, zaman umat-umat terdahulu, syariat ataupun peraturan yang Allah tetapkan, siapa nak bertaubat, mesti lawan pedang sampai mati. Baru taubatnya diterima Allah. Dia ni buat dosa. Lepas tu dia nak taubat, dia kena lawan pedang. Dengan orang yang seorang lagi yang buat salah agak. Dua-dua ni lawan pedang. Tom. Sampai mati. Baru taubat diterima. Tu peraturan zaman dulu. Tapi Allah tak kekalkan sampai zaman kita lah. Kalau Allah kekalkan, makin tak ada kita ni. Dan datang kuliah, cuba telefon Ustaz Syakir, lambat ni tak sampai-sampai. Telefon-telefon mati dah. Semalam lawan pedang. sebab Ustaz tu ada tak dosa. Nak taubat mati. Nampak? Jadi zaman kita ni sebab tu kita kena bersyukur. Kita dihidupkan di zaman Nabi Muhammad. Sebab zaman Nabi Muhammad ni zaman kasih sayang. Allah sangat sayangkan Nabi Muhammad. Sayangnya sampai terlimpahkan umatnya Nabi Muhammad. Hari ni kita nak taubat tak payah lawan pedang, tak payah apa. Cukup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Datang daripada hati betul-betul ikhlas, Allah terima taubat itu. Jadi nak ceritanya, yang beza antara setiap Nabi ialah peraturan-peraturan. Syariat dia tu, undang-undang agama dia tu. Ada boleh, ada tak boleh. Zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Musa dia mandi kat sungai, tak pakai apa-apa pakaian. Sebab kata setengah bahagian ulama, zaman tu belum lagi ada pengharaman aurat. Maknanya mandi tak pakai apa-apa di sungai itu normal. Lepas tu tak pelik juga kalau orang putih dia buat patung-patung tak pakai apa-apa tu. Boleh jadi orang zaman tu macam tu lah. Kan? Tapi Nabi Musa dia tetap jaga sebab dia Nabi. Jadi dia mandi asing. Dia tak mandi dekat dengan orang lain. Dia mandi jauh. Dia mandi sorang-sorang. Tapi tak pakai apa-apa lah mandi sorang. Tengah dia mandi, ada satu Nabi letak baju atas batu. Lepas tu batu tu lari. Batu tu bergerak. Dia bawa baju Nabi. Nabi kejar dengan tongkat. Nabi ketuk dia. Sehingga kan kata ulama, ketukan tu sampai berlekuk sampai hari ni ada kesan lagi ketukan.
Mana kuatlah Nabi ketuk dia. Nabi kata, batu, hajar batu, baju aku. Kan? Sampaikan mereka yang memusuhi Nabi nampak kulit Nabi sebab mereka kutuk Nabi. Mereka kata Nabi Musa tak nak mandi dengan kita sebab mesti kulit dia hodoh. Kulit dia tu ada kudis apa sebagainya kan. Tu dia tak nak mandi dengan kita tu. Yang kutuk-kutuk Nabi. Tapi Allah nak tunjukkan kulit Nabi Allah ni cantik. Allah buat batu tu buat lari. Baju tu. Sehingga Nabi kejar batu tu, akhirnya mereka nampak. Sehingga mereka tercengang, terdiam. Sebab cantiknya kulit Nabi kita. Tu. Jadi maksudnya di sini, peraturan tu boleh berbeza-beza. Mengikut zaman. Cuma dari segi akidah ketuhanan, tidak ada beza. Daripada dulu sampai sekarang, semua Nabi mengajak umat bertuhankan Allah yang satu sahaja. Jadi dalam masalah bila sebut Kristian, ini dah melibatkan akidah. Adakah orang Ashabul Kahfi itu orang Kristian? Tidak. Jadi kalau PMX sebut maksud dia Ashabul Kahfi itu Kristian, itu bercanggah lah. Tapi kalau dia kata mereka hidup di zaman Kristian, itu pun masih lagi kena tengok pada fakta sejarah. Sebagai ada ulama sebut yang sebenarnya Ashabul Kahfi hidup 200 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Jadi bermakna waktu tu belum lagi ada Nasrani ataupun panggilan orang sebut Kristian. Jadi tetap salah juga faktanya. Jadi itu dari segi ilmiah, kata Syekh Nuruddin macam tu. Itu jawapan dari segi ilmiah. Adapun kalau kita tengok konteks, adakah dia cakap itu untuk menjaga orang Kristian? Sebab cakapnya berbetulan nak dekat dengan tarikh Christmas. Betul tak? Adakah sebab nak jaga hati orang Kristian? Cakap gitu. Atau dia cuba nak menyebarkan sekularisme atau liberalisme? Kalau itu yang berlaku, itu memang salah besar. Dan boleh merosakkan akidah dia. Jadi kalau itulah yang dimaksudkan, wajib dia bertaubat. Kalau tak bertaubat juga, serah pada Allah soal keimanan dia. Jangan sampai kita nak jaga hati dan perasaan orang bukan Islam, sampai kita, orang cakap apa, nak ambil hati sangat. Kita ni fikir, kita nak jaga hati perasaan mereka. Pernah tak mereka ni sibuk jaga hati perasaan kita? Kita fikir itu sudah. Kan? Jadi biarlah dia nak sambut Christmas. Terlantak dia. Yang kita terginja-kinja ni kenapa? Yang kita nak gantung juga pokok Christmas kat rumah kita tu kenapa? Dia tak pernah pun gantung ketupat kat rumah dia time kita punya raya. Yang kita terhegeh-hegeh tu kenapa? Pelik lah. Kan? Bila time raya kan, kat shopping mall ke apa, raya kita tak adalah nampak sangat pun. Kan? Tapi kalau Christmas, shopping mall ni tengok. Siap dia arahkan pekerja-pekerja pakai topi Santa Claus. Yang kerjanya anak Melayu. Macam mana tu? Dan memang ada satu riwayat zaman dulu ulama sebut perayaan hari hari macam Kristian juga. Sambutan dia dengan bagi makanan, bagi telur dekat orang. Sehingga ulama kata siapa yang memberi telur kepada orang itu dikira dia menyambut perayaan tu, maka hukumnya haram dan terkeluar daripada Islam. Dah bagi telur ya. Ulama sampai tegas sampai tahapnya tu. Ini kan pula kalau kita pakai topi Christmas, pakai janggut Santa Claus, kan? Konon-konon nak meniru gaya-gaya Santa Claus Christmas tu. Jadi kalau ada anak-anak kita terlibat macam tu, cakap dengan dia, cakap dengan bos baik-baik, cakap saya orang Islam, saya orang beriman, saya tak boleh buat benda ni semua. Sebab ini urusan agama dah ni. Saya orang Islam tak boleh pakai pakaian agama orang lain. Cakap baik-baik. Kalau bos dia boleh terima, tak apa. Kalau bos dia kata, kalau you tak nak pakai, you ambil gaji ni, esok you tak payah datang dah. Tak apa. Kita yakin sebab rezeki Allah yang bagi, bukan dia bagi. Ambil lah gitu. Cari kerja lain, banyak lagi kerja dia. Jangan takut dengan rezeki Allah. Sebab yang bagi rezeki Allah, bukan makhluk. Pegang situ kemas-kemas. Kita baru diuji sikit aja, belum diuji lagi dengan Dajjal. Dan takkan itu pun kita nak kalah dah. Gitu. Boleh. Jadi tolong pesan memesan lah kat ahli keluarga kita. Okey, boleh lah. Jadi cukup lah. Ya. Innahum fityatun kan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim.
Min amrina rasyada. Adakah ayat ni? Boleh. Cuma ayat tu dia ya betul lah. Ayat tu membuktikan, sebab ayat tu sebut mereka berdoa faqalu, mereka berdoa kepada Allah. Amina rasyada. Betul. Maknanya mereka berdoa pada Tuhan mereka. Tuhan mereka tu siapa? Allah. Jadi menunjukkan golongan Ashabul Kahfi ni bertuhankan Allah, bukan bertuhankan Trinity seperti mana ajaran Kristian yang sekarang ni Trinity. Kan? Mereka percaya Allah agak, tapi mereka kata Allah tu Tuhan di langit, Jesus tu Tuhan di bumi. Ataupun ada juga pegangan mereka yang ortodok, mereka pegang Jesus tu anak Tuhan, mak dia Maryam. Anak Tuhan tu siapa? Allah lah. Dia kata Allah agak, sebab tu mereka nak pakai nama Allah dalam Bible. Sebab mereka kata Allah tu Tuhan, Jesus tu anak Tuhan. Jesus ni Allah ni bapa dia, Jesus anak, Maryam tu mak dia. Jadi Allah kahwin dengan Maryam dapat Jesus. Itu pahaman dia. Ni mengarut. Ni mengarut. Ada pula Allah ada anak. Itu kita belajar akidah. Allah tak ada anak, lam yalid wa lam yulad. Dia tak ada beranak dan tidak diperanakkan. Lepas tu hari tu saya buat soalan, berkuasa atau tidak Allah menjadikan anak untuk dirinya? Kita nak faham ni soalan akidah. Jawapannya tidak. Bukan maksud Allah tu tak berkuasa. Allah memang maha kuasa, tapi Allah tak memerlukan kuasa atas dirinya sendiri. Allah kuasa ni untuk makhluk. Jadi Allah tak memerlukan cipta anak ke cipta bini ke. Allah tak perlu semua tu. Allah tak perlukan anak, Allah tak perlukan bini. Sebab Allah, kalau Allah perlukan anak, jadilah macam fahaman Kristian ni tadi. Yang mengatakan Tuhan ada anak. Ni semua mengarut. Okay? Sebab tu disebut agama Samawi. Samawi ni maksud langit, agama langit, agama bangsa langit. Agama bangsa langit ni maknanya asalnya datang daripada Tuhan yang sebenar. Itu ada 3 agama, iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Yahudi. 3 agama ni datang daripada ajaran yang sebenar asalnya. Cuma 2 lagi sesat. Sesat dan orang cakap apa? Lari daripada landasan sebenar. Hanya Islam sahaja yang selamat dan betul. Sebab apa 2 lagi ni sesat? Sebab bila meninggalnya atau apabila wafatnya nabinya, mereka ubah ayat-ayat Allah. Mereka ada Bible, mereka ada Injil, mereka ubah kepada Bible. Mereka ada Taurat, mereka ubah kepada kitab yang lain. Mereka ubah. Itu sebab tu mereka jadi sesat. Tapi kalau yang hidup di zaman Nabi tu yang tu betul. Selagi mana ada Injil betul, tu betul. Taurat betul, betul. Tapi yang dah diubah, itu telah salah. Adapun Islam, mereka nak buat macam tu juga. Mereka nak ubah ayat Quran ni. Tapi Allah dah jamin Quran akan kekal selamat sampai kiamat. Sebab apa? Sebab lahirnya golongan huffaz. Sebab tu kita kena hormat mereka yang hafal Quran. Adik-adik, budak-budak tahfiz, kita kena muliakan mereka. Kalau ada duit sikit, bagi sikit kat mereka. Raikan. Sebab mereka ni lah yang menjaga Quran daripada terpesong. Tapi Taurat, Injil tak ada siapa jaga. Sebab tu akhirnya hilang macam tu je. Rosak macam tu je. Mereka tukar-tukar. Quran mereka tak boleh tukar. Kalau mereka tukar, ni golongan hafiz Quran 32 juzuk ni, ni bukan ayat Quran, dia kata. Dia boleh detect. Ni bukan ayat Quran. Sebab mereka hafal Quran. Lepas tu Allah jadikan pula innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Zaman dulu-dulu tak ada ulama. Zaman Nabi Isa tak ada ulama, zaman Nabi Musa tak ada ulama. Dia ada pengikut saja. Pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa. Tapi zaman Nabi Muhammad, selepas nabinya wafat, bangkit Allah wujudkan pula, Allah ciptakan dari kalangan umat Nabi Muhammad tu alim-alim ulama yang terus menjaga agama ni. Bila ada orang nak menyalahgunakan agama je, macam inilah liberal sekular ni, ulama semua bangkit lawan. Ulama kata ni tak betul, ni bukan daripada ajaran Islam. Itu yang menyebabkan Islam akan kekal betul dan selamat sampai kiamat. Sehingga tak ada siapa boleh merosakkan Islam tu. Tapi kalau agama yang dulu-dulu mereka rosakkan. Agama Nabi Ibrahim mereka rosakkan. Agama Nabi Musa mereka rosakkan. Agama Nabi Isa mereka rosakkan. Tapi agama yang dibawa datang Nabi kita Nabi Muhammad,
tak ada siapa boleh rosakkan sebab Allah jadikan ada penjaga-penjaganya sampai kiamat. Sebab tu mereka bila mereka tahu ni, mereka nak rosakkan penjaga tu. Tu zaman hari ni mereka fitnah ulama kau-kau. Mereka fitnah Mahat Tafiz. Mereka nak cuba tutup sekolah-sekolah agama. Sekat sekolah agama. Sekolah Tafiz tutup ni apa semua. Bila kita buat sekolah, mereka dah lah tak bagi apa sebarang bantuan. Lepas tu mereka minta kalau nak buka sekolah kena ada CF, kena ada kelulusan bomba, kena ni. Ingat senang nak buat semua tu. Ingat tak pakai duit semua tu. Nah, dah lah hang tak bagi bantuan apa-apa. Kita nak bayar gaji guru pun duit kita sendiri kena pergi cari. Nah, ini semua kerja-kerja supaya sekolah ni akan tutup. Bila kita buat sekolah rasa susah, malah nak buat sekolah macam ni, sebab susah lah nak cari duit, akhirnya tutup. Mereka nak tu. Mereka nak kita gagal. Tapi Allah jamin, Allah jaga. Sampai hari ni, walaupun kami sebenarnya tak ada duit mana pun, tapi sekolah tetap berjalan. Alhamdulillah. Sebab yang jaminnya Allah. Lepas tu kita kena yakin. Ni, hafal Quran dan alim ulama. Dua golongan ni, mereka lah yang menjaga agama ni tetap betul dan selamat sampai kiamat. Dan tak ada siapa boleh rosakkan. Kalau dia nak rosak je, mereka ni akan bangkit lawan. Itu bezanya dengan agama yang dibawa Nabi-Nabi yang terdahulu. Okey, boleh? Okey dah? Cukuplah tu. Bersuluh. Terang lagi bersuluh. InsyaAllah sama-sama. InsyaAllah. Amin. Tutup dengan doa dulu. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.